mencari kesempurnaan salat. Macam mana kita nak sempurnakan salat kita? Jadi dalam perbincangan kita dalam muka surat yang 13 ini, iaitulah 12 perkara. 12 perkara mesti dilakukan di dalam salat. Jadi apa benda 12 perkara ini? Kita tengok kata hukama. Kata setengah hukama. Hukama tu ahli-ahli fikir, orang cerdik pandai dalam agama ni. Dia kata apa? Di dalam sembahyang itu terhimpun dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan 12,000 itu pada 12 perkara. Kita cerita dari itu. Sistem dia macam komputer juga, dia panggil zip kan. Kita boleh kecilkan file itu, 12,000 jadi 12. Maka siapa yang berkendak sembahyang tak dapat tiada daripada mengetahui, daripada mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah salatnya. Ini kata hukama. Yang ana sebut hari itu dalam kitab kita, iaitulah Sifatus Salat Nabi Dr. Abdul Aziz At-Turaifi. Dia sebut dalam para ulama telah buat kajian sebanyak 600 kelebihan. Satu solat yang kita buat 4 rakaat itu ada 600 sunnah yang telah kita lakukan. 600 sunnah yang kita buat. Jadi kalau kita siapa dia rajin, coba buat kira-kira dari mana keluarnya 600 ni. Contohnya dalam kitab Fathul Qarib, dia buat kira-kira. Dia kata satu solat, satu hari satu malam solatnya ada berapa rakaat? 5 kali solat. Rakaatnya 17. Rokok berapa kali? Sujud berapa kali? Tasbih berapa kali? Berapa rukuk, berapa rukunya, berapa sunatnya? Cuba buat carta. Siapa dia rajin, bulan depan bawa mai. Kita bagi hadiah nanti. Buat ya. Ambil buku, tengok berapa. Tengok dalam kitab musalli kita ada berapa berapa rukun, berapa sunat, berapa yang kita buat, bilangan rakaatnya, kemudian buat carta. Maka 6 perkara. Jadi kita tengok 6 perkara dahulu daripada sembahyang dan 6 perkara kemudian daripadanya. Tanda betul-betul sini 12 perkara nak mencari kesempurnaan salat, 6 sebelum dan 6 perkara kemudian daripadanya. Yang pertama, yang sebelum. Apa dia yang pertama sebelumnya itu? Yang pertama ilmu. Jadi nak salat ni kena belajar dulu. Kena belajar, itu dipanggil ilmu, kena belajar. Kerana diriwayatkan, kita dah sebut dah dalam siri yang lepas, ana sudah sebut tentang kata-kata ini. Amal yang sedikit ini dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak dengan jahil. Kata-kata ini di asar ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Tidak diangkatkan ke Nabi, hadis ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah kata apa? Amalun qalilun fi sunnatin khairum min amalin kathirin fi bid'atin. Itu lafaz dia. Asar ni telah di Imam Suyuti bawa dalam kitab dia Al-Jami' As-Saghir ada. Dalam kata lain-lain pula, kata Ibnu Mas'ud juga, al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ati. Al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihad fil bid'ah. Jadi amal yang sedikit yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak ada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cantik kata-kata Abdullah, tanda situ ini adalah merupakan asar kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa wudu. Jadi kalau orang tak ada wudu, salat boleh jadi salat tu 4 rakaat juga, 2 rakaat juga, tapi tidak diterima. Bahkan dia berdosa kerana dia melakukan salat yang tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat, kita berdosa pada ketika itu. Yang ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala,
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap kali ke masjid. Nak pergi ke masjid, ambil pakaian ini, pakaian yang cantik, yang bersih, yang sopan, yang sesuai dengan kita nak bermunajat, nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Janganlah nak pergi masjid cincai je. Setiap kali masjid orang kenal dah. Pak Haji mana tu? Pak Haji baju pagoda tu lah. Pak tak ada baju lain, nak pergi masjid pagoda selalu. Tidak pagoda rumah tinggi je. Tu ya baju. Pakai yang cantik-cantik, jubahnya ada dengan bagai baju Melayu, lawa sesuai dengan tempat kita nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan main. Kalau pergi masjid kat baju tu je pakai ada. Biar ada keindahan. Dan dengan syarat-syarat yang tertentu, jangan pula pakai baju terlebih sangat. Itu pun satu masalah juga. Ataupun anak-anak kita hari ni baju-baju yang bertulisan, ada tulisan-tulisan yang tidak sopan, gambar-gambar yang tidak sesuai, kata-kata yang tidak munasabah. Jadi orang duduk belakang kita duduk baca ketulisan kita. Apa benda ya budak ni nak pakai baju gambar tengkorak ke apa benda, macam-macam budak-budak hari ni. Sah solat dia, bukan tak sah, tapi dari sudut kesempurnaan yang kita cari hari ni. Solat ni pakai tudung apa pun, pakai yang penting tutup aurat jadilah. Yakni pakai pakaian kamu pada tiap kali sembahyang. Yang keempat, memelihara akan waktu. Jadi jaga waktu dengan betul-betul. Sebaik-baik salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, iaitulah salatun fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Jadi kita nak salat, biar salat di awal waktu, itu sebaik mungkin. Kita telah bahas panjang hari itu tentang waktu-waktu salat, sudah dibahaskan. Saya peringatkan sekali lagi, waktu yang ada dua waktu, iaitulah salat asar dengan salat isya. Salat asar ni jangan sampai peringkat matahari lebih daripada 2 kali ganda, dah kuning dah matahari tu, kita tak salat lagi. Jadi sebaik-baiknya salatlah asar sebelum kita keluar daripada pejabat, salat dulu baru kita keluar. Jadi kalau jam tengah jalan pun taklah telefon ke ustaz. Saya kalau waktu-waktu jam selalu dapat telefon. Dia kata ustaz jam teruk KL. Saya tahu dah tu. Dia nak tanya fatwa boleh jamak ke tidak. Tu ya kerja dia nya. Kita pun faham juga suasana ni kan. Sebab jam di KL ni memang satu tempat yang dah jadi mazhab dia dah, jam. Lepas tu saya cakap tak selesa. Kalau orang haji kita duduk dekat Mekah, celupar mulu sangat. Apa Arab ni tak kerti jaga jalan? Saya kata polis kat KL tu pandai sangat tu jam teruk tu. Dia marah pula. Kita bukan petikai polis, petikai jalan jamnya. Ini nak situ. Jadi apa kita nak? Memelihara waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Jadi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis dalam Bukhari, muttafaqun alaih. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Dia tak tulis arti. Tulis sendirilah. Tahrimuhat takbir, mengharamkan permulaan salat itu dengan takbir. Dia pasal tu dia panggil takbir yang pertama itu disebut dengan nama takbiratul ihram. Kenapa? Sebab bila kita takbir Allahu Akbar, selepas daripada itu haramlah beberapa perkara yang halal dulunya. Haram tak haram? Haram. Makan tak boleh, minum, bercakap semua dah haram dah. Kalau buat juga berdosa, batal sembahyang. Wa tahliluhat taslim, dan menghalalkan balik segala benda yang kita haram dulu dengan salam. Sama juga orang pergi haji, takbir dia panggil ihram haji. Kemudian bila sudah, dia panggil tahallul. Itu mana? Tahrim, tahallul. Haram permulaannya, dan tahallul buka balik. Itu mana tahallul? Mana kita rungkaikan balik benda-benda yang diharamkan tadi. Maka jadi. Itu makna tahliluha taslim wa tahrimuhat takbir. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Yang ke-8, berdiri. Nak solat kena berdiri. Kerana firman Allah Taala, wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 238. Artinya hendaklah kamu berdiri bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu berdiri kerana Allah.
Jadi kita nak salat wajib kita kena berdiri. Kita dah sebut dah baru ni bahawa salat atas kursi bagi orang yang mampu berdiri tidak sah. Salat fardu. Salat sunat tak jadi masalah. Dia sihat wal afiat setara mana pun, ahli lompat tinggi, ahli gosti pun nak duduk tak apa. Cuma salatul qaidi nisfun. Salat orang duduk yang sihat wal afiat ini pahalanya setengah daripada pahala berdiri. Bezalah. Takkan sama orang berdiri dengan orang duduk kan, dari segi darjatnya. Yang ke-9 membaca Al-Quran. Yang ke-10 rukuk. Yang ke-11 sujud 2 kali. Yang ke-12 duduk tasyahud akhir.